Ya, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 5. Kali ini cikgu akan membuat video penerangan mengenai gabungan dan diharap semua murid akan menonton video ini hingga ke akhirnya. Penerangan awal mengenai gabungan, cikgu akan terus membagi satu contoh di mana di sini cikgu akan letak 4 orang iaitu Rosita, Wong, Akif dan Kelvy. Okey, di mana soalannya beri berapakah bilangan cara untuk memilih 2 daripada 4 orang yang berikut. Okey, maksudnya kita perlu memilih 2 daripada 4 orang yang disenaraikan di atas. Okey, sama ada boleh memilih Rosita dan Akif ataupun Wong Rosita ataupun Rosita Kelvy ataupun Wong Akif. Okey, untuk mencari berapakah bilangan cara untuk memilih 2 orang daripada 4 orang berikut. 4 yang kita senaraikan di atas adalah Rosita, Wong, Akif dan Kelvy. Awak boleh menggunakan formula NCR sama dengan N factorial dibahagikan dengan R factorial dalam bracket N tolak R factorial. Kemudian N kita boleh gantikan dengan nilai 4 kerana kita ada 4 pilihan dan 2 yang hendak kita pilih. Okey, R adalah 2 lah. So, masukkan dalam formula iaitu 4 factorial dibagi dengan 2 factorial. Dalam bracket ni 4 tolak dengan 2 dan diakhiri dengan factorial. Simbol factorial. So, kalau ikutkan yang sebelum ini, factorial membawa maksud 4 factorial membawa maksud 4 darab 3 darab 2 darab 1 sehingga nombor 1. Okey, sama juga dengan 2 factorial ni adalah 2 darab 1. Okey, dan sama juga yang dalam bracket ni 4 tolak 2 adalah 2 lah. 2 factorial 2 darab 1. Dan nilai yang akan awak perolehi adalah 6. Kita dapat cara lain juga, awak boleh terus menekan kalkulator untuk mencari nilai 4C2 ni dengan menekan button 4, shift dan C ini awak tekan simbol bahagi. Kenapa cikgu kata simbol bahagi? Sebab di atas simbol bahagi tu ada NCR. Kita nak yang NCR tu, kemudian tekan button 2, tekan nombor 2. Kemudian awak akan dapatlah nilai di paparan kalkulator tu nilai nombor 6. Okey. Contoh yang pertama yang boleh cikgu bagi pada awak adalah contoh ni. Dalam satu ujian, bilangan cara untuk memilih 3 soalan daripada 5 soalan yang disediakan. Okey, yang diberi di sini adalah 3 daripada 5 soalan yang disediakan. Berapa bilangan cara bilangan cara yang awak perlu kira. So, di sini tentuannya adalah N sama dengan 5 kerana kita ada 5 pilihan dan perlu memilih 3 soalan. So, R adalah 3. So, awak akan tulis 5C3 dan awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai 10. Okey, contoh yang kedua, ada 8 pasukan mengambil bahagian dalam satu liga bola keranjang. Oleh sebab setiap pasukan bertemu dengan pasukan yang lain, cari bilangan pemain yang akan diadakan. Okey, ini adalah liga bola keranjang. Satu liga yang dijalankan ada 2 pasukan. Okey, awak kena tahu kalau kita main permainan atau liga bola keranjang, contohnya bola keranjang, ada 2 pasukan. Ada 2 pasukan yang akan bertanding. Okey, ketika itu. So, sekarang dalam soalan ni dia ada 8 pasukan. Maka awak akan boleh mencari dengan masukkan nilai N adalah 8 pasukan dan R ni dalam satu masa
ada 2 pasukan yang bertanding. So, kita gunakan R adalah 2. Awak akan masukkan 8C2. Okey, cara penulisan dia 8C2. Dan awak tekan kalkulator, awak akan dapat 28. Okey, 28 bilangan permainan yang akan diadakan. Okey, cikgu akan bagi contoh yang ketiga. Sebuah persatuan ingin memilih 2 orang lelaki dan 3 orang perempuan daripada 5 orang pelajar lelaki dan 7 orang pelajar perempuan untuk sebuah jawatan kuasa. Okey, persatuan ni dia nak pilih 2 lelaki dan 3 perempuan ya. Kat sini awak boleh nampak dia nak 2 lelaki dan juga 3 perempuan. Ada perkataan dan di sini. Okey, awak kena ingat pembelajaran yang sebelum ini kalau ada perkataan dan, kita akan menggunakan darab. Okey, so apa pilihan yang ada adalah 5 orang lelaki dan juga 7 orang perempuan. So 3 orang perempuan ni kita akan pilih lah dalam di kalangan 7 orang ni. Manakala yang lelaki pun sama, kita ada 5 orang senarai, kita nak pilih 2. Okey, so kat sini berlainan lah dengan contoh yang sebelum-sebelum ni ya. Kita perlu mula satu-satu, kita tengok yang lelaki dulu. Okey, kalau lelaki kita nak pilih 2 daripada di kalangan 5, so awak akan perlu tulis 5C2. Jangan tulis 2C5, salah ya. Sebab kita ada 5 pilihan, so 5 pilihan 5C2. Manakala kalau perempuan, untuk perempuan kita akan tulis 7C3 sebab kita ada 7 senarai. Okey, 7 orang. Cuma kita nak perlu pilih 3. Okey, di situ di tengah-tengah tu kita akan tuliskan operasi darab sebab dan disebabkan perkataan dan, kita akan gunakan operasi darab di situ. So awak boleh terus tekan kalkulator 5, awak tekan shift C2, tekan simbol darab 7, shift C. Okey, sebab kita nak C ni, kita kena tekan button shift lah ya. Shift C 3. Tekan sama dengan, awak akan dapat nampak di paparan tu adalah 350 pilihan. Okey. Okey, soalan yang seterusnya iaitu contoh nombor 4. Kita ada 4 orang yang akan dipilih daripada 8 wanita dan 6 lelaki. Hitungkan bilangan cara pemilihan ini jika, okey, kita fokuskan nombor 1 dulu. Jika 3 orang lelaki dipilih. Okey, sekarang ni kita nak pilih 4. Kita nak 4 orang. Alright, kita nak 4. Tetapi syarat yang berada di sini, dia mengharuskan 3 orang lelaki dipilih. Okey, dalam kalangan pemilihan tu dia nak 4 orang, tetapi wajib 3 orang lelaki ni mesti pilih. Okey, so untuk soalan yang pertama ni akan tulislah. Okey, 6. Kenapa cikgu ambil 6? Sebab bilangan lelaki kita ada 6. Nak pilih 3. Okey, bilangan lelaki ada 6. So, kita nak pilih 3. So, 6C3. Manakala ni kita tak cukup quorum lagi ya. Kita perlu pilih 4. Sedangkan untuk persamaan yang pertama ni, untuk simbol yang pertama ni, dia ada baru 3 orang. So balance dia, seorang tu mestilah di kalangan perempuan. So 8C1. 8 ni adalah bilangan wanita. Okey, bilangan wanita ada 8. So 8C1. Okey, kita buat 3 lelaki, so seorang perempuan. Okey, iaitu 160. Okey, manakala yang kedua, syarat yang kedua, jika 2 wanita, 2 lelaki. Okey, kita buat satu-satu Kita ambil lah wanita dulu Kalau wanita 8, sebab kita ada 8 orang wanita, nak pilih
2. So 8C2. Dan kita buat operasi darab. So lelaki kita ada 6 orang lelaki, kita perlu pilih 2. Awak akan terus tekan kalkulator, awak akan dapat nilai 420. Contoh yang kelima, 11 orang akan dipilih daripada 6 guru, 4 ibu bapa dan 9 pelajar untuk menghadiri satu seminar. Cari bilangan cara pemilihan mereka jika kumpulan itu mesti mengandungi 2 orang guru. Okey, so sini cikgu ada bagi 3 kumpulan kumpulan guru, kumpulan ibu bapa, kumpulan pelajar. Tetapi dalam satu seminar kita perlu 11 orang saja. Okey, so kita di sini syarat yang pertama ni dia wajibkan 2 orang guru mesti hadir dalam seminar tersebut. Okey, so kalau 2 orang guru menghadiri seminar tersebut, so 6C2 lah sebab kita ada 6 orang guru. Pilih 2. Kemudian darab dan balance itu iaitu 9 orang tu adalah di kalangan, kenapa cikgu kata 9? Sebab 11, kita perlukan 11 orang dalam seminar, tolak 2 orang guru ni tadi. So 11 tolak 2, 9 lah. 9 ni perlu di kalangan ibu bapa dan juga pelajar. So ibu bapa 4, pelajar 9, so total kat situ 13. So 13C9. Okey, jawapannya adalah 10,725. Okey, untuk yang kedua, soalan yang kedua ni, seminar tersebut perlulah 3 orang guru dan juga 3 ibu bapa. So kat sini total dia dah ada 6 6, so kita perlu 11 orang. So pelajar mesti 5 pelajar. So, kita akan buat 6C3 untuk guru. Darab 4C3 untuk ibu bapa. Dan juga darab 9C5 untuk pelajar. Jumlahnya adalah 10,080 bilangan cara untuk memilih mereka hadir ke seminar. Contoh yang keenam, dia lain daripada contoh yang sebelum-sebelum ni. Terdapat 12 lelaki dan 8 perempuan dalam satu kelas. 4 orang di kalangan mereka dipilih untuk menyertai latihan hikmat negara. Cari bilangan cara pemilihan yang dapat dibuat jika sekurang-kurangnya. Kelainan di sini, kelainan pada soalan kali ini adalah perkataan sekurang-kurangnya. 3 perempuan dipilih. Okey, perkataan sekurang-kurangnya ni sama maksudnya kalau awak cakap dalam bahasa perbualan bahasa perbualan paling kurang. Sama maksudnya dengan paling kurang. Okey, paling kurang. 3 perempuan mesti dipilih. So di sini ini simbol paling kurang. Okey, sekurang-kurangnya 3 perempuan. So bila awak buat, okey, yang boleh membantu awak kali ini adalah awak bina lah. Untuk permulaan awak bina lah satu jadual dulu. Okey, satu jadual. Kalau perempuan kosong, lelaki 4 lah. Sebab kita nak pilih 4 orang kan. So kalau perempuan kosong, lelaki 4. Kalau perempuan 1, lelaki 3. Kalau perempuan 2, lelaki 2. Kalau perempuan kita pilih 3, lelaki 1. Kalau perempuan kita pilih 4, so lelaki kosong. So perkataan sekurang-kurangnya cenderung ke arah perempuan 3, lelaki 1 dan juga perempuan 4, lelaki kosong. So bilangan ini yang boleh sesuai dengan perkataan sekurang-kurangnya. Okey, paling kurang kita tengok pada yang perempuan lah. Okey, paling kurang 3. So 4 pun kita boleh terima sebab 4 ni lebih daripada 3. Dia nak paling kurang 3. So dua-dua ni akan kita letakkan dalam pengiraan
Dua-dua ni kita akan buat dalam sistem pengiraan. So, untuk yang first ni, sebab perempuan 3, maka 8C3 darab dengan 12C1. 12 ni adalah jumlah pelajar lelaki dalam kelas tersebut. Kita pilih 1. Ataupun kita buat 8C4 untuk yang bawah ni, perempuan kita pilih 4 darab dengan 12C0. Kenapa kosong? Kita tak pilih lelaki langsung. Perempuan kita pilih 4 terus. 4 terus pergi latihan khidmat negara. So, di antara nombor yang cikgu tulis di sebelah kiri dan juga yang di sebelah kanan, kita letakkan operasi tambah di tengah-tengah. Okey, tambah ni maksudnya atau. So, nilainya totalnya di situ adalah 742 bilangan cara pemilihan. Contoh 7, contoh yang terakhir lah cikgu bagi kat sini. 5 orang pengawas dipilih daripada 15 orang pengawas untuk menyertai pertandingan bahas perdana peringkat negeri. Hitungkan bilangan cara pilihan jika Ali, Salma dan 3 orang pengawas yang lain dipilih. Okey, sekarang bila dalam soalan dia sebut nama Ali dan Salma, kita mesti memilih pengawas yang bernama Ali, pengawas yang bernama Salma untuk menyertai pertandingan bahas. So, kat sini kita akan tuliskan dahulu 2C2 untuk Ali dan Salma, 2C2. So, daripada 15 orang, kita tolaklah Ali dengan Salma ni, kita tolakkan 2 orang, iaitu total dia 13 lah ya. 13C3 ni 13 pengawas yang lain, 13C3. So, nilainya nanti awak akan perolehi 286. Okey. Okey, kita balik kepada asas ya. Asas di mana cuba awak tekan kalkulator 6C2. Awak tekan kalkulator 6C2, awak dapat nilai apa? Dan kemudian awak tekan pula 6C4. Adakah awak dapat nilai yang sama? Dia dapat nilai nombor 15 ya. Maksudnya 6C2 sama nilai dia dengan 6C4. Cuba pula dengan nombor-nombor ni. Adakah dia sama? 9C1 dengan 9C8. Adakah nilai dia sama? Kena cubalah, tekan. Okey, sama juga dengan yang ini. Cuba tekanlah ya. Nilai dia adalah sama. So, kesimpulan yang boleh awak buat di sini adalah NCR sama nilainya sekiranya awak tolakkan N tolak R. NC, N tolak R. Okey, nilai dia adalah sama. Sama nilainya. Cuba pula yang ini. 6C6 dengan 6C0. 6 awak akan dapat nilai 1. 6C0 pun awak akan dapat nilai 1. So, ini adalah sama dengan ya. Kemudian awak boleh juga cuba yang cikgu masukkan ni, awak akan dapat nilai 1 juga. So, boleh buat kesimpulan di situ. NCN sama nilainya dengan NC0. Satu lagi, awak tengok 6C1 nilainya adalah 6. 9C1 nilainya 9. Okey, 4C1, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat nilai 4. So, kesimpulan yang boleh kita perolehi di sini ialah NC1 adalah bersamaan dengan N. Ini cikgu akan kongsikan soalan SPM 2018. Okey, di mana dia tulis kat sini adalah 6CN lebih besar daripada 1. Okey, soalannya senaraikan semua nilai-nilai yang mungkin bagi N. Okey, pada tahun 2018 ya, dia keluar soalan ni. Okey, apa yang perlu awak buat?
awak cubalah ya. Cubalah. Awak 6C0, apa nilai dia? 1, 6C1, sampailah awak mencuba sampai 6C6. Okey, dia dapat balik nilai 1. Maka yang lebih besar daripada nombor 1, N dia, semasa N dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Kalau soalan yang keduanya, diberi YCM sama nilai dia dengan YCN. Ungkapkan Y dalam sebutan M dan N. Tertanya-tanya untuk menyelesaikan soalan sebegini, ramai pelajar yang tulis M sama dengan nilainya dengan N. Salah ya. Itu bukan jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Soalan dikata ungkapkan Y dalam sebutan M dan N. So, apa yang boleh awak buat? Awak rujuk balik yang ini. Yang rujuk balik yang ini yang cikgu bulatkan, di mana awak boleh terus Y tolak M sama nilai dia dengan N. Dan juga awak boleh ubahkan Y sama dengan M tambah N. Atau awak boleh buat M sama nilainya dengan Y tolak N. M sama nilai dia dengan Y tolak N. Nanti awak akan dapat persamaan yang sama dengan yang tadi. Awak boleh buat salah satu. Salah satu ni awak boleh pilih. Kita reverse sedikit tahun SPM 2010. Di mana pada tahun 2010 soalan gabungan yang dikeluarkan adalah terdapat 6 biji gula-gula, setiap satu berlainan perisa yang dibahagikan kepada 2 orang kanak-kanak. Cari bilangan cara yang berlainan pembahagian gula-gula itu dapat dilakukan jika pembahagian dilakukan sama banyak. Maksudnya di sini kita ada 6 biji gula-gula yang perisanya berlainan dan perlu dibahagikan sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Maksudnya di sini awak kena buat satulah. Awak buat kanak-kanak yang pertama dulu ya. Kanak-kanak pertama, awak pada kanak-kanak yang pertama dia akan memperolehi 3 biji gula-gula. So dari 6 tu dia pilih 3. So 6C3 lah. Dan balance gula-gula tu adalah 3. Sebab kanak-kanak yang pertama dia dah ambil 3, maka kanak-kanak yang kedua dia ada 3 lagi baki dari pilihan yang pertama tadi. So 3C3 untuk kanak-kanak yang kedua. So awak akan dapat nilainya ada 20 bilangan cara yang berlainan. Selepas penerangan cikgu tadi, diharap awak bolehlah mencuba membuat latihan kendiri 4.7 di buku teks ya. Nombor 2, 3 dan juga latihan kendiri 4.8, nombor 1 dan 3. Manakala latihan formatif 4.2, awak cuba buat 2, 3 dan 4 bagi mengukuhkan pemahaman anda mengenai tajuk gabungan.